Okey, apa itu li'an? Li'an ni kalau dari segi bahasa bermaksud menjauhkan atau kutukan yang diambil dari perkataan al-la'n. Secara istilah ni ada beberapa maksud yang diberikan oleh para ulama. Yang pertama, secara istilah ia bermaksud pengasingan. Misalnya laknatullah atau Allah menjauhkan dan atau mengusirkan. Disebut laknat kerana jauhnya kedua-dua suami dan isteri daripada rahmatnya, atau kedua-duanya saling berjauhan dan tidak akan bersatu lagi. Li'an menurut hukum syarak artinya kalimah yang dipakai oleh orang yang terpaksa menuduh orang yang mengotori ranjangnya dan mencemarkan nama baiknya, ataupun pengingkaran terhadap anak. Li'an juga bermaksud suami menuduh isterinya berzina. Ia bersumpah bersedia menerima laknat apabila dia berbohong. Li'an juga ialah perkataan suami seperti berikut: saya persaksikan kepada Allah bahawa dia telah berzina, dan kalau anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaklah diterangkannya pula bahawa anak itu bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulang-ulang sebanyak 4 kali, kemudian ditambahinya lagi dengan kalimah atasku laknat Allah sekiranya aku berdusta dalam Tuhan ini. Selain itu, li'an dari segi syarak pula bermaksud ungkapan tentang kalimah-kalimah yang dimaklumi yang dijadikan hujah oleh pihak yang terpaksa menuduh orang yang mencemarkan tempat tidurnya dan melemparkan keaiban kepadanya. Baik, kita tengok pula dalil li'an. Dalam surah An-Nur ayat ke-6 hingga 9, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah sesungguhnya dia adalah termasuk dalam orang yang benar, dan sumpah yang kelima bahawa laknat Allah atasnya jika dia termasuk dalam orang yang berdusta. Dan isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk dalam kalangan orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahawa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk dalam orang-orang yang benar. Baik, kita tengok asbabun nuzul bagi ayat ini. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum meriwayatkan, Hilal bin Umayyah telah menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Sahmah. Ketika itu Rasulullah SAW ada di sisinya. Nabi SAW pun bersabda, engkau berikan bukti atau hukuman hudud akan dikenakan ke atas engkau. Hilal menjawab, ya Rasulullah, jika salah seorang daripada kami melihat orang lelaki berada di atas tubuh isterinya, adakah dia tetap perlu mencari bukti? Nabi SAW menjawab, bukti atau hukuman hudud dikenakan ke atas engkau. Hilal radhiyallahu anhu menjawab, demi Tuhan yang mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya aku bercakap benar dan Allah akan menurunkan wahyu yang akan membebaskan aku daripada dikenakan hukuman hudud. Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi SAW dengan surah An-Nur ayat 6 hingga 9. Dan kita tengok ada sebuah hadis riwayat jamaah yang bermaksud dari Nafi' dari Ibnu Umar bahawasanya ada seorang lelaki yang menuduh isterinya berzina lalu membuat li'an dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkannya. Kemudian Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya dan menghubungkan anak tersebut kepada ibunya. Hadis riwayat jamaah. Baik, kita teruskan perbincangan kita lagi dengan pencerahan daripada Ustaz Hafizul. Hasn't seen that back his room. He might and does. And Kepa. あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。
は全然心配なんかすんなって。 Okey, baiklah. Selamat kembali kepada sidang hadir sekalian dalam rancangan Forum Perdana Hawa Islam pada malam ini. Kita membincangkan satu tajuk yang sangat unik ataupun jarang untuk kita dengar dalam satu bab dalam perkahwinan yang dipanggil sebagai li'an. Jadi pada sesi kali ini saya ingin membacakan satu soalan untuk sebelum kita dijawab kepada panel kita. Baik, saya akan membacakan satu soalan daripada Abdul Naim. Dia berkata bahawa Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah saya tahu di manakah li'an ni boleh digunakan dalam apa keadaan? Siapa yang boleh menggunakan li'an ini? Dan selain itu boleh Ustaz terangkan faktor yang berlaku dan kesan yang berlaku jika li'an ini dilaksanakan. Okey, baiklah, itulah soalan yang dibuat oleh saudara Muhammad Naim. Jadi saya mempersilakan panel kita untuk membahaskan ataupun menjawab soalan ini. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator. Satu soalan cukup baik. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan itu. Sidang hadirin yang saya kasihi sekalian, sebelum saya menjawab persoalan, sebelum kita pergi jauh, saya akan cuba untuk menjawab persoalan faktor berlakunya li'an. Jadi apabila kita dah kupas soalan itu, insya-Allah sidang pendengar akan mudah faham. Di manakah li'an ini boleh digunakan, dalam keadaan apakah, oleh siapakah. Okey, baik. Sidang pendengar sekalian saya hormati, secara mudahnya li'an adalah sumpah. Sumpah apakah? Adalah sumpah si suami bahawa isterinya berzina ataupun anak yang dikandung oleh isterinya itu bukan anaknya. Tetapi disebabkan tidak cukup 4 saksi, maka li'an itu dilaksanakan. Baik. Jadi li'an ini adalah penyelamat kepada si suami daripada kecacatan dirinya, disebabkan dia tidak cukup 4 saksi tapi dia yakin bahawa isterinya berzina ataupun anak yang dikandung oleh isterinya itu bukan anak dia, maka li'an ini menjadi penyelamat untuk si suami. Jadi dari situ kita sudah menjawab persoalan dalam keadaan apakah, siapakah li'an ini boleh digunakan. Baik, dalam keadaan apakah, ada 2 keadaan. Yang pertama ialah apabila si suami bersumpah bahawa isterinya itu berzina. Keadaan yang kedua, apabila si suami menafikan nasab bahawa anak yang dikandung oleh isterinya itu bukan anak dia. Siapa yang boleh gunakan li'an? Si suami. Jadi isteri itu boleh gunakan li'an atau tidak? Jawapannya adalah boleh juga. Si isteri boleh menggunakan li'an apabila si suami sudah melakukan li'an, maka isteri boleh membalas li'an tersebut jika dia yakin bahawa suaminya itu berdusta dan dia berdengar dan dia adalah di kalangan orang yang benar. Dalil bagi perkara itu adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur, wa yad'u anhal adzab an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud bagi menghindarkan hukuman seksa dan isteri yang dikena tuduh, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa suaminya yang menuduh itu sesungguhnya adalah dari kalangan orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, hendaklah ia berkata bahawa kemukaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar. Baik, dari situ kita sudah nampak bahawa li'an ini boleh digunakan oleh si suami dan isteri. Baik, kemudian kita menjawab persoalan kedua, iaitu kesan apabila li'an itu dilaksanakan. Baik, yang pertama, apabila li'an dilaksanakan, si suami itu tidak dikenakan hukuman qazaf. Ini yang dikatakan bahawa li'an itu menjadi penyelamat kepada si suami itu. Yang kedua ialah isteri yang dituduh juga akan dikenakan hukuman hudud kecuali dia juga melakukan li'an. Pada asalnya li'an yang dilakukan oleh suami itu menyebabkan si isteri itu akan dikenakan hukuman. Tapi jika si isteri juga melakukan li'an, maka tuduhan ke atas, maka hukuman yang ingin dijalankan kepada isteri juga akan terlepas. Baik, yang ketiga adalah hubungan perkahwinan terputus. Ini bermakna bahawa suami isteri itu diharamkan bersatu untuk selama-lamanya. Hal ini kenapa? Kerana mereka sudah bersama-sama membenci antara satu sama lain. Yang seterusnya, anak zina dinafikan nasab daripada suami jika suami menyebutkan penafiannya ketika berli'an. Ini bermakna si suami itu apabila dia berli'an bahawa anak yang dikandung oleh isterinya itu juga bukan anaknya, maka penafian nasab itu maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada bapanya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Dalil kepada perkara ini adalah melalui hadis yang bermaksud daripada Ibni Umar radhiyallahu bahawa Nabi SAW meminta sepasang suami isteri melakukan li'an. Dengan li'an itu, anak yang dilahirkan oleh isteri dinafikan nasab dari suami, lalu Nabi SAW memisahkan mereka berdua dan anak itu dinasabkan kepada isteri tersebut. Jadi saya sudah menjawab persoalan itu, diharapkan para hadirin sidang pendengar sekalian dapat memahami yang jelas. Siapakah yang boleh menggunakan li'an, dalam keadaan apakah faktor.
Kita tengok dulu prosedur penceraian kerana li'an. Okey. Nombor 1 dia kata ada beberapa prosedur yang kena ikut kalau berlaku li'an. Maksudnya kat sini ada beberapa prosedur ataupun kaedah yang kita perlu lalui lah kalau terjadinya li'an. Okey, yang pertama tu apa? Suami berdiri di hadapan hakim dan di hadapan khalayak yang ramai. Mereka disunatkan terdiri daripada orang yang adil dan soleh. Tempat juga tempat yang sesuai. Contohnya macam masjid, tempat yang agak tinggi ataupun mimbar yang dalam masjid tu. Seterusnya kita tengok pula yang nombor 2. Li'an dimulakan selepas mendapat perintah daripada hakim serta beliau mengajar cara menyebut. Sekiranya suami melakukan li'an tanpa kebenaran pada hakim, hukumnya li'an daripada pihak isteri pula hendaklah dilakukan sebaik saja selesai li'an daripada suami. Okey, lepas tu kedudukan susunan li'an ni, lepas suami melakukan lafaz li'an, isteri pula melakukan lafaz li'an tersebut. Tidak sah sekiranya li'an dimulakan oleh pihak isteri. Yang ketiga pula kita tengok, setelah selesai segala urusan yang berkaitan, suami hendaklah berkata, aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan mereka yang benar terhadap tuduhan zina yang dilakukan ke atas isteriku, dan sesungguhnya anak ini sekiranya isteri itu mengandung adalah anak daripada hasil penzinaan, bukannya hasil daripada hubungan yang sah dengan ku. Yang keempat, suami hendaklah mengulangi ucapannya sebanyak 4 kali. Okey, ucapan tersebut hendaklah diulangi sebanyak 4 kali sambil menunjukkan ke arah isterinya. Okey, dalam 4 kali ulang tu dia kena tunjuk ke arah isteri je lah. Jika isteri hadir dalam majlis, seandainya isteri tidak hadir, cukuplah sekadar menyebut nama dan keturunannya sahaja. Okey, kalau isteri dia tak ada, contoh dalam majlis li'an tersebut, isteri dia tak ada tapi suami dia nak sebut kapan untuk jatuhkan li'an tu. Isteri dia tak ada dalam majlis, cukuplah sekadar menyebut nama isteri dia dan juga nama keturunan dia untuk membezakan yang mana satu orang yang nak jatuhkan li'an. Yang kelima, kemudian suami berkata lagi untuk kali kelima, setelah diberi nasihat oleh hakim tentang dosa akibat berdusta, dan ke atasku laknat Allah sekiranya aku dari golongan mereka yang berdusta. Ulama bagi syarat li'an ni pada 2 bahagian. Syarat wajib li'an dan juga syarat sah melakukan li'an. Ini adalah menurut Az-Zuhaili. Okey, syarat wajib li'an. Okey, syarat wajib li'an kat sini ternyata ada 4. Pasangan tersebut, pasangan yang melakukan li'an tu berstatus suami isteri sekalipun isteri tersebut belum disetubuhi atau isteri masih dalam iddah talak raj'i. Berdasarkan pandangan Hanafiyah, menurut jumhur ulama pula, suami boleh meli'an isteri dalam talak ba'in. Jelas tak? Seterusnya, hendaklah akad perkahwinan tersebut akad yang sah antara isteri dan juga suami tersebut. Akad dia mestilah satu akad yang sah. Okey, oleh itu terkeluar daripada li'an perkahwinan yang bersandarkan pada akad fasad berdasarkan pandangan mazhab Hanafi. Okey, suami pula. Yang ketiga, suami yang melakukan li'an adalah seorang yang muslim. Yang keempat, adanya tuduhan qazaf daripada suami terhadap isteri. Okey, kita tengok pula bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang kedua ni banyak sikit. Okey, menurut Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, li'an berlaku kepada orang kafir dan tidak disyaratkan sesuami itu seorang yang adil. Okey, menurut Syafi'i dan juga menurut Imam Syafi'i dan juga Hanbali, li'an juga berlaku pada orang yang bukan muslim, dan juga orang yang adil. Disyaratkan seorang suami itu adil lah kalau dia bukan muslim. Okey, maka sah li'an yang dilemparkan oleh suami yang fasid menurut Az-Zuhaili. Okey, seterusnya syarat sah proses li'an adalah berikut. Yang pertama, li'an dilakukan di hadapan hakim atau wakilnya.
contoh li'an dilakukan oleh suami setelah diminta oleh hakim untuk berbuat. Yang ketiga, hendaklah sempurna kelima-lima lafaz li'an yang diungkapkan. 5 lafaz yang telah ditetapkan itu hendaklah sempurna pula. Lafaz yang digunakan oleh kedua-dua pasangan suami isteri menunjukkan atau memberi maksud li'an selari dengan tuntutan Al-Quran. Yang kelima, hendaklah lafaz li'an mengikut tertib yang ditetapkan. Lafaz-lafaz tersebut hendaklah mengikut susunan-susunan dia yang telah ditetapkan. Yang kelima, yang keenam, terakhir sekali, sekiranya pasangan suami isteri itu hadir dalam prosiding li'an, maka cukuplah kedua-dua pihak sekadar menunjukkan ke arah masing-masing semasa melakukan li'an. Namun begitu, sekiranya salah satu pihak tidak hadir, maka hendaklah digunakan nama dan identiti yang lengkap untuk memastikan bahawa individu yang dili'an adalah betul. Macam yang kita ungkapkan dalam prosedur tadi, kalau tak ada yang hadir, contoh suami nak tuduh li'an pada isteri tapi isteri tak hadir, suami kena ungkapkan nama dan juga nama dia, nama keturunan isteri. Sekian, terima kasih.